dalam Perlembagaan Parti Keadilan, kita ada sejumlah jawatan yang dipilih oleh anggota. Ada juga jawatan yang dilantik. Tapi kalau kita baca dalam Perlembagaan Parti, jawatan yang dipilih lebih ramai daripada jawatan yang dilantik. Betul. Sebab kita tak mau bercanggah dengan prinsip demokrasi. Ya, parti ini kalau katalah 50 jawatan kuasa pusat, tiba-tiba 40 itu yang dilantik. 10 saja yang anggota pilih. Itu bercanggah dengan prinsip demokrasi. Itu baik tak buat pemilihan. Ya. Okey, dalam sejarah Parti Keadilan, Abdul, dalam amalan kita lah ya, timbalan itu dia mempengerusikan mesyuarat pengurusan parti. Ya, jawatankuasa pengurusan parti. Maksudnya hal ehwal dari segi perkembangan parti di peringkat cabang, sayap, angkatan muda, wanita, ya. Kemudian dia menjalankan tugas yang diarahkan oleh presiden dari masa ke semasa. Okey. Dalam amalan kita juga, timbalan ini dia akan terlibat mengetuai proses rundingan kerusi dengan parti-parti sahabat. Okey. Kalau kita pula pernah timbalan presiden ini menjadi pengarah pilihan raya. Okey. Masa Saudara Azmin dulu begitu posisi dia. Okey. Mana jawatankuasa pengurusan, kemudian pilihan raya, okey, rundingan kerusi. Itu adalah antara praktis atau amalan dalam tradisi parti kita. Okey. Walaupun bukan dikatakan tugas hakiki, okey, bukan. Sebab masa zaman Tan Sri Khalid jadi bendahari, dia pernah sebenarnya mengetuai jawatankuasa perundingan juga. Okey, tapi yang maksud saya tanggungjawab yang biasanya MPP dan Biro Politik bagi sesuai dengan kedudukan itu. Dan membantu tugas presiden dari masa ke semasa lah yang diarah oleh presiden. Apa saja yang diarah oleh presiden. Jadi itu adalah tugas yang biasanya menjadi amalan praktis parti. Okey. Setiausaha Agung pula dia adalah ketua di peringkat ibu pejabat parti lah. Admin. Okey. Pentadbiran parti, organisasi parti contohnya berurusan dengan pihak pendaftar pertubuhan. Tugas hakiki mesti memastikan perjalanan parti di peringkat cabang mengikut keperluan kepatuhan dari segi undang-undang dan akta pertubuhan, dia kena pastikan. Dia kena pastikan. Dia kena sentiasa ingatkan pimpinan cabang, laporan keuangan nak dikenakan tindakan undang-undang. Dia tuju pada Setiausaha Agung. Saya pernah kena saman kes Felda. Okey, sebab Suara Keadilan melaporkan satu story yang kemudian Felda kata itu ada unsur fitnah. Saya kena diheret ke mahkamah. Apa yang terkait dengan suara rasmi parti, Setiausaha Agung akan tanggung. Betul. Bila ada aduan misalnya terhadap perjalanan parti di peringkat bawah yang terkait dengan aduan SPRM ke Dewan Polis, Setiausaha Agung kena naik ke tangga SPRM dan polis untuk bersoal jawab. Jadi beratlah dari segi itu. Itu tugas Setiausaha Agung. Tapi yang paling penting adalah mengetuai engine room kepada pentadbiran parti di peringkat pusat, negeri dan cabang. Kemudian sebagai setiausaha dalam majlis pimpinan pusat, keputusan MPP itu disampaikan melalui perkeliling Setiausaha Agung. Jadi kita ada struktur membuat keputusan dalam parti. Kongres membuat keputusan tertinggi dalam parti. Pemakluman dalam bentuk arahan keputusan itu disampaikan melalui perkeliling Setiausaha Agung. Minit pun disahkan oleh Setiausaha Agung. Kemudian dalam MPP pula sebagai setiausaha, apa-apa keputusan MPP bersabit dengan keputusan politik, keputusan pentadbiran, kenyataan-kenyataan sebagainya, maka pelaksanaannya itu. Kalau musim pemilihan ni, perkeliling Setiausaha Agung tu banyak terpaksa dibuat. Jadi pimpinan di peringkat bawah mengambil clue daripada situ. Jadi itu prosesnya. Jadi kalau kita tengok timbalan presiden itu lebih kepada membantu presiden, yang kebetulan presiden kita ni Saudara Anwar Ibrahim ini juga ketua pembangkang, pengurus CPH, okey,
kemudian menduduki beberapa jawatan kuasa lain dan sebagainya, maka dia akan diminta untuk membantulah. Itu hakiki lah. Mungkin menggantikan tugas presiden kalau presiden Betul. tak, macam sekarang contoh Datuk Seri tak sihat dan sebagainya. Ya. Ada orang ini Itu dibuat. Okey, dibuat. Jadi dalam konteks itu Azman bermaksud itu tugas yang tersurat lah. Tugas tersirat timbalan dia define sendirilah peranan dia. Ya tak? Dia define sendirilah peranan dia. Timbalan yang macam dulu dah tersirat pergi bantai runding. Okey. Akan video Yap. pula. Yang dulu timbul masalah kerana timbalan tu sendiri dia ada agenda tersirat. Betul. Ya tak? Instead of membantu, dia menyusahkan presiden. Itu permulaan masalah. Dibina empire sendiri. Yang lepas. Akhirnya terpelanting melalui episod Sheraton. Dia bukan berlaku sehari dua, Azman. Dia develop empire politik diri itu lebih pada membina kekuatan parti. Timbalan juga. Ya, dan bila berlaku keadaan macam tu, sangka dia adalah pengaruhnya besar. Anwar dalam penjara apa dia tahu, aku yang bina parti ni. Pengaruh aku meluas, aku keluar parti collapse. Rupanya tak, 11,000 je yang terpelanting keluar. Itu yang itu tak termasuk dalam job spec, job description according to perlembagaan parti lah.